Okey, nombor 14. Rajah 14 menunjukkan satu track larian berbentuk sebuah segi empat tepat dengan separuh bulatan pada setiap sisi tepi. Okey, guna pi sama dengan 2/7. Soalan A, Arif berlari mengelilingi trek sepadan paling luar yang ditanda dengan garis hitam tebal. So yang inilah. Okey, hitam tebal. Kira perimeter dalam meter betul kepada 4 angka bererti sepadan trek paling luar. Okey, ada masalah tak nak jawab soalan nombor A ni? Soalan A ni. Okey, dia suruh kira yang paling luar lah. Okey, yang ini, perimeter. So, dia kata kita ada segi empat tepat. Okey, kalau kita bagikan inilah, dia dah bagi kat sini ni. Okey, sini pun sama. Okey, ini separuh bulatan, ini separuh bulatan. So, sini 100. Jadi, ini 40 meter diameter dia. Yang ini, kalau yang paling kecil ni 32. So, bagaimana kita nak kira perimeter? Kita kena tahu panjang separuh bulatan ini berapa. Jadi, macam mana kita nak kira? Apa yang perlu kita kira? Macam mana nak kira separuh bulatan ni? Apa formula yang kita boleh gunakan? Siapa boleh bagi tahu? Formula bulatan apa? Perimeter bulatan macam mana? Dah sedia belum ni? Ada orang tak ada orang ni? 360/2. 360 bagi 2 bukan. Itu kalau nak cari sudut. Kalau sudut ia 360/2. Apa formula nak cari? Panjang lilitan lah kita panggil. Panjang lilitan separuh bulatan. Apa formula dia? Kalau awak tak ingat, saya rasa bagi dapat formula tu ada dia beri formula. Cari panjang lengkup sama dengan apa? Okay, itu formula dia. Formula dia. Siapa dapat? Bagi tahu. Tak ada, senyap je. Demam tak ada nak bersuara Okey, formula dia adalah kalau nak cari diameter 2 pi j. Dan nak cari bukan diameter, nak cari panjang lengkup. So kalau ini separuh lengkup 1/2 lah ataupun 360. Bukan. Apa sudut dia ni? 362, 180/360. 1/2 lah. So nak cari yang ini 1/2 darab 2 pi j. Okey, jejarinya. Kalau sini diameternya 40, jejarinya akan jadi 20. Okey, j dia 20. Okey, dapatlah cari panjang lengkup yang ini. So yang ini pun samalah. Panjang lengkup yang ini pun sama juga guna yang ini. Okey, so berapa awak dapat dia punya perimeter dia? Okey, so perimeter apa dia nak? Perimeter je lah kita tulis. Okey, sepadan paling luar sama dengan 1/2 darab 2 pi j. Pi 22/7. Jejari dia tadi 40 bagi 2 dapat 20. Okey, kita ada 2 separuh bulatan. So darabkan dengan 2 lah. Tambahkan dengan 100 dan 100. Okay, faham Ini separuh, ini 100, ini 100, ini pun separuh lagi. Okay, so kita kira lah berapa awak dapat.
Okey, ini boleh potong, ini boleh potong. Okey, sebab dia nak dalam 4 angka bererti, biarkan jawapan dalam perpuluhan lah. Okey, apakah jawapan yang awak dapat? Siapa dapat jawapan dia? Dua pi J. Okey, betul lah tu hasilnya 2 pi J. Okey, berapakah jawapan dia? Siapa dah dapat jawapan dia? Kita nak 4 angka bererti. So, apakah jawapan dia? Tak boleh cakap, tak apa, type je jawapan dia. Aduh, dah sebelum tak masuk ni. Siapa dapat jawapan? 325.71. Itu 5 angka bererti. Kita nak 4 angka bererti. So kalau 4 angka bererti, jawapannya adalah 325.7. Okey, betul tak Syuri? Okey, awak kira so awak akan dapat 325.7 sebab 4 angka bererti sahaja. Okey. Jadi markah pertama ialah yang ini. Awak ada kira separuh bulatan ini satu markah. Awak tunjukkan yang tambah semua ini satu markah. Dan jawapan dia lagi satu markah. Okey, itu untuk jawapan soalan A. Okey, soalan B pula. Badrul berlari mengelilingi trek sepadan paling dalam yang ditanda dengan garisan putus-putus. Hitung beza jarak yang dilalui oleh Arif dan Badrul betul kepada 4 angka bererti. Okey, sama juga dia suruh cari perimeter yang dalam ni, yang paling dalam ni lah. Okey. Jadi panjang sini masih lagi 100, sini pun 100. Yang berbeza hanya panjang lengkuk ini sajalah. Okey, so jalan kerja dia sama macam A. Jari dia akan jadi 32 bagi 2 berapa? 16. Okey, jarinya akan jadi 16. So cari dulu perimeter bahagian dalam tu dulu. So perimeter dia sama je jalan kerja dia. 22/7 darabkan jari dia 16 ada 2. Okey, tambah 100 tambah 100. So berapakah perimeter dia awak dapat? Biarkan dalam perpuluhan 4 angka bererti. Okey, perimeter paling dalam. Ini berapa markah? 3 markah. .6. Okey, betul. So perimeter 300.6. Yang ini satu markah. So, jadi dia nak kira beza jarak. Oleh sebab itu beza jarak dia tolaklah 325.7 tolakkan dengan 300.6. So jawapannya awak akan dapat 25.1. Betul. Okey, betul Ashraf. 25.1. Okey, 3 markah juga. So markah yang pertama yang inilah. Markah mana Okey, ini markah pertama, ini markah kedua, jawapan markah ketiga. Okey. Ada soalan setakat ni A dengan B? Ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita pergi C. Okey, C kira luas keseluruhan trek tersebut dalam meter persegi betul kepada 4 angka bererti. Okey, kita nak kira luas keseluruhan. Jadi kalau kita tengok kita ada separuh bulatan, kita ada 4 segi tepat dan kita ada apa ni? Separuh lagi bulatan. Jadi nak kira luas keseluruhan, kita kena kira. Macam mana nak kira? Okay, kira bulatan berapa tambahkan dengan segi 4, luas segi 4. Berapa awak dapat?
Luas apa nak? Luas keseluruhan. Okey, luas keseluruhan sama dengan separuh bulatan tu kita boleh kompaikan jadi satu bulatan lah. So kita boleh guna pi j kuasa 2 sahajalah. Okey, pi j kuasa 2 darabkan dengan panjang kali lebar lah, segi 4 tepat. So 22/7 jejari dia, kita ambil yang paling besar tadi adalah 20 kan. 20 kuasa 2. Darabkan dengan 100 darab 40. Bukan darab, tambah. Okey, tambahkan. Okey, ini kan saya guna satu sahaja bulatan sebab kita dah bila kita boleh combinekan dua ni dia akan jadi bulatan penuh lah. Okey. Bulatan penuh. So berapakah jawapan yang awak dapat? 4457. Oh bukan. Okey, berapa Chua? Berapakah jawapan dia? Lima, 2, 5, 7. Okey, betul. Sebab dia nak 4 angka bererti je. Okey, so jawapannya kita akan dapat 5, 2, 5, 7. Okey, so dia markah dia 3 markah juga. So markah pertama yang ini, kalau ada salah satu lah, ada luas bulatan ataupun luas segi 4 ni, salah satu awak dapat 1 markah. Kemudian awak tunjukkan ada penambahan ni, tambah ini tambah, ada lagi 1 markah dan jawapan dia lagi 1. Okey, so awak akan dapat 9 markah lah untuk soalan nombor 14. Okey, boleh. Ada soalan? Ada apa-apa pertanyaan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita pergi nombor 15. Okey, nombor 15. Lengkapkan jadual 15 di ruang jawapan bagi persamaan y sama dengan x kuasa 3 tolak 4x tambah 5 dengan menulis nilai-nilai y apabila x sama dengan negatif 3, kosong dengan negatif 1. Okey, lengkapkan jadual ni. So, berapakah jawapan dia awak dapat? Apakah jawapan untuk negatif 3, kosong dengan 1? Siapa yang dah buat? Macam mana nak cari? Gantikan sahaja x sama dengan nombor yang dia bagi tu. So, dapatlah nilai dia. Siapa dah dapat jawapan dia? Nanti 10, 5 dan 2. Okey, tepat sekali. So 3 markah kat situ Okey, betul. Kalau negatif 3 awak dapat negatif 10. Kosong awak dapat 5. 1 awak dapat 2. Okey, setiap satu ni adalah 1 markah. Okey, dapat 3 markah kat situ. Senang je dapat 3 markah. Okey, B, untuk ceraian soalan ini gunakan kertas graf yang disediakan pada ruang jawapan. Okey, boleh guna pembaris fleksibel. Okey, pembaris fleksibel ni maksudnya tak ada garis lurus lah ni. Okey, menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 10 unit pada paksi Y, lukis graf ini. Okey, graf awak akan dapat graf kubik lah. Okey, graf kubik awak dapat. Grafnya sepatutnya macam ini. Okey. Dia sepatutnya macam ini graf dia. Boleh nampak Markah untuk graf ini 4 markah. So yang pertama skala. Skala awak betul. Skala X dia kata 2 cm kepada 1 unit. Okey. Kemudian yang ini 2 cm kepada 10 unit. Skala betul 1 markah. Warna merah. Okey, skala betul 1 markah. Yang kedua awak plotkan.
Okey, pelukkan titik negatif 4 sama dengan negatif 43. Okey, awak letak tanda pangkah. Negatif 3.5 kat sini sama dengan 23.9. 23.9 tu lebih kurang 30 lah. Okey, so awak tanda dekat sini. Salah. 3.5 kat mana? Okey, salah ni. 3.5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sini. Okey, so ini salah tanda ni. Negatif 23, 24 lah, 24. So 24 dekat dengan sini. Betul lah sini. Okey, negatif 3, negatif 10. Negatif 2, 5. Negatif 1, 8. Okay. 0, 5. 1, 2. 2, 5. 3.5, 34. 3.5, 30. 5 kat mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ini. 34. Okey, sinilah. Okey, awak plot semua betul, 2 markah awak dapat. Awak ada salah 1 markah awak dapat. Okey, kalau salah 2 tu dah kosong lah. Okey, pastikan plot titik betul. Betul semua 2 markah. Okey, dan last sekali markah terakhir ialah awak lukis dengan kemas. Garisan ni awak lukis dengan kemas. Boleh guna pembaris fleksibel. Tapi jangan guna pembaris lurus lah. Pembaris lurus tak boleh. Kalau nampak macam straight awak buat tu salah lah. Okey, N kosong. Okey. Jadi 4 markah untuk graf. Ada soalan untuk graf tak? Boleh nampak graf Saya tak nak pusingkan dia ni. Tegakkan dia. Kalau tak nampak bagi tahu saya besarkan lagi. Boleh nampak Okey, soalan yang ketiga, soalan C. Daripada graf ni, okey, cari nilai Y apabila X sama dengan 2.5. Okey, ini ikut graf awak Ikut graf awak yang lukis. Walaupun awak lukis salah ke, sengit sangat ke, ikut graf awak. Sebab jawapan bergantung kepada graf awak. Okey, bila kata cari nilai Y bila X sama dengan 2.5. So 2.5 berada di sini. Dan di sini kan 2.5. So ambil pembaris, awak buat garis putus-putus. Okey, awak tandakan kat sini. Okey, lepas tu bacalah. Apakah bacaan dia kat atas ni. Okey, kalau itu awak dapat di sini jawapan dia adalah 12. Ada tak jawapan lain yang dapat? Okey, semuanya bergantung kepada graf. 2.5. Okey, graf saya pun saya dapat 12. Okey, jadi jawapan C yang pertama saya dapat 12. Ada tak jawapan yang lain? Okey, ini saya dapat 12. Ada jawapan lain? Okey, jawapan lain yang kita terima, kalau awak tak dapat 12 mungkin graf awak sengit sikit ke, tak tepat. So kita boleh terima nilai Y tu di antara berapa? 11 ni. 11.5 okey, hingga 12.5. Kalau jawapan awak dalam lingkungan ini, masih lagi kita terima. Okey, kalau X pula nombor 2. Okey, cari nilai X apabila Y sama dengan negatif 30. Okey, mana graf tadi? Okey, cari nilai nilai X apabila Y sama dengan negatif 30. Negatif 30 dekat sini, sebelah kanan tak ada graf, so di sebelah kiri. Jadi awak ambil pembaris, awak gariskan dekat graf awak negatif 30. Okey, saya tak ada pembaris ni.
Okay, kalau tengok sini, so kita naik atas. Dia tak sampai sebenarnya ni. Dia dalam poin-poin-poin ni. Okay, kalau ikut sini, jawapan dia negatif 3.8. 3.8. Sampai 3.7 lebih. Okay. Kalau ikut sini saya dapat negatif 3.75 lah. Okay, saya dapat negatif 3.75. So kalau awak dapat jawapan di antara awak dapat jawapan antara negatif 3.8 okay, hingga negatif lah, negatif 3.6. Okay, jika jawapan awak dalam lingkungan ini, kita terima betul. Okay, kalau awak dapat 3.65 ke, negatif 3.65 ke, negatif 3.7 ke, okay, masih boleh diterima. Okay, dikira betul lah. So, ini satu markah je lah. Okay, satu markah, dua markah je. Okay, boleh? Ada soalan? Ada apa pertanyaan untuk soalan nombor 15? Bahagian B kita sudah habis. Ada apa pertanyaan? Okay, kalau tiada, kita pergi bahagian C. Salah. Betul lah. Okay, bahagian C pilihan, tapi kita akan menjawab dua-dua. Okay, cuba tengok soalan yang nombor 16 dulu. Okay, Kelab Matematik SMK Iktisam merancang untuk membuat lawatan ke Shah Alam dengan menaiki sebuah bas dan sebuah van. Okay, program lawatan tersebut terbuka untuk disertai oleh mana-mana pelajar di tempat sukan tersebut tetapi tak lepas pada syarat berikut. Okay, syarat dia jumlah maksimum peserta ialah 50 orang murid. Bilangan ahli kelab matematik dalam program ini sekurang-kurangnya 10 orang melebihi ahli kelab lain. Okay, soalan yang pertama, diberi X ialah bilangan ahli kelab-kelab yang lain dan Y ialah bilangan ahli kelab matematik yang terlibat dalam program tersebut. Tulis dua kesamaan linear selain daripada X besar pada kosong dan Y lebih besar pada kosong mewakili situasi tersebut. Okay, daripada syarat yang dibagi ni cuba bentuk dua kesamaan linear. Okay, X ialah ahli kelab lain, Y ialah ahli kelab matematik. So, apakah kesamaan yang pertama kita boleh buat daripada yang ini? Jumlah maksimum peserta ialah 50 murid sahaja. Siapa dapat bentuk kesamaan yang pertama? X ahli kelab lain, Y ahli kelab matematik. Jumlah maksimum peserta ialah 50 orang murid. Kalau maksimum maksudnya apa? Boleh lebih atau tidak? Tidak. So, jadi macam mana kita nak tulis kesamaan dia? Okay, maksimum tidak boleh lebih daripada 50 tapi boleh 50. Jadi macam mana kita nak tulis kesamaan dia? X tambah Y sama atau kecil daripada 50. Okay, betul. Okay, itu yang pertama. Kesamaan yang pertama, jadi untuk yang ini awak akan dapat X tambah Y kurang atau sama dengan 50. Okay, satu markah dekat sini. Okay, sebab bilangan kelab lain campur dengan bilangan kelab matematik, jumlah peserta dia mesti kurang dari atau sama dengan 50, maksimum. Tak boleh lebih. Ingat perkataan maksimum maksudnya dia tak boleh lebih, tapi boleh sampai 50.
Okey, yang kedua pula syarat dia bilangan ahli kelab matematik dalam program ini adalah sekurang-kurangnya 10 orang pelajar melebihi ahli kelab lain. Apa kesamaan yang kedua kita boleh buat? Ahli kelab matematik sekurang-kurangnya tu apa maksud dia? Okey, 10 orang pelajar melebihi ahli kelab lain. So matematik kena lebih 10 orang daripada kelab lain. Sekurang-kurangnya. Jadi apakah ketaksamaan yang kedua kita boleh buat? Okey, kalau sekurang-kurangnya maksudnya dia tak boleh kurang lah. Dia mesti lebih atau sama. Jadi lebih besar atau sama dengan. Jadi apakah ketaksamaan kita boleh buat untuk yang kedua ni? Siapa nak cuba? Bilangan ahli kelab matematik dalam program ini adalah sekurang-kurangnya 10 orang pelajar melebihi ahli kelab lain. Y tolak X lebih besar atau sama dengan 10. Okey, boleh diterima, betul? Okey, betul, cuba diterima juga. Okey, awak boleh buat macam cuba buat ataupun kita boleh letak Y. Kelab matematik ni Y kan, so Y. Sekurang-kurangnya maksudnya mesti lebih atau besar 10 orang daripada orang lain. X tambah 10. So matematik mesti lebih 10 daripada kelab lain. So yang cuba buat tu betul lah. Dia cuma pindahkan saja Y tolak X. Okay, mana-mana diterima. Okay, ini boleh, ini boleh. Okay, lagi satu markah. Okay, kita dah ada dua ketaksamaan. Ketaksamaan yang pertama, ketaksamaan yang kedua. Okay. Dah selesai, kita boleh lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem kesamaan linear tersebut. Pada graf darjah 16. Okey, yang ni dia dah bagi skala. So, dia dah bagi skala, so tak ada masalah lah. Okay, tadi kita dapat apa yang pertama tadi, X tambah Y kurang dah atau sama dengan 50. Dan yang kedua, kita ada Y lebih besar atau sama dengan X tambah 10. Okay, so macam mana kita nak plot dekat sini? Apa yang perlu awak buat? Okay, kalau tak ingat kita buat kotak. Okay, buat kotak. Kalau macam ni senang je lah. Okay, ini X, ini Y. Kalau macam ni, kita pilih X kosong, Y kosong berapa. Okay, bila X kosong, Y berapa. Bila Y kosong, X berapa. Ini pun samalah. Kita buat kotak. Nak lukis graf, kita buat kotak dulu. So, X ini Y. Okay, kalau X kosong, Y berapa. Tapi yang ni tak boleh guna Y kosong lah sebab kita tak ada negatif. Okay, so kita carilah X sama dengan yang lain pula. Katalah X sama dengan, apa-apalah pilih je nombor berapa nak. Asalkan di antara nombor-nombor ni lah. Okay, katalah saya ambil X sama dengan 30. Okay, ini kita akan dapat 50, ini kita dapat 50. Ini bila X kosong, Y 10. Bila X 30, Y kita dapat 4. Okay, dah dapat nilai ni, tandalah dekat graf. So, bila X kosong, Y kosong, kita dapat 50. Sini pun 50. Ambil pembaris, gariskan. Saya tak ada pembaris ni, saya akan sengit nanti ni. Okay. Awak ambil pembaris, awak gariskan. Saya tak ada pembaris ni. So, dia akan jadi sengit. Okay, kemudian 0, 30. X kosong, Y 10. Lagi, X 30, Y 40. Y 40. Okay, ambil pembaris pun sama, gariskan lagi. Okay. Okay, sepatutnya awak dapat macam ni lah. Ada jawapan dah ni. Saya besarkan sikit. Okay. Okay, kenapa kita lorek kawasan ni? Kita tengok sini lah Okay, ini kita dapat
Ini adalah graf X tambah Y sama dengan 50. Yang ini Y sama dengan X tambah 10. Okey, yang pertama ini adalah lebih kecil. Bila lebih kecil, kawasan dia adalah bahagian bawah. Okey, ini kawasan dia. Okey, kalau ini lebih besar. Lebih besar, kawasannya adalah sebelah atas. Okey, sebelah atas. So, sebelah atas yang ini. Jadi kawasan yang ada dua tanda right adalah kawasan ini. Okey, lorekkan kawasan dia. Okey, sebab tu jawapan dia adalah ini. Okey, berapa markah ni? 3 markah sahaja. Okey, 3 markah. Markah pertama kamu adalah dekat. Awak lukis ini betul. Awak lukis ini betul. Awak lorekkan ini betul. So 3 markah lah kat sini. Okey, ada soalan? Ada pertanyaan? Untuk graf. Okey, kalau tak ada, tengok soalan nombor 3. Okey, daripada graf. Soalan nombor 3 apa tadi? Mana tadi? Daripada graf, tentukan bilangan maksimum ahli daripada kelab-kelab lain yang dibenarkan untuk menyertai program itu. So, bilangan maksimum ahli daripada kelab lain. Ahli daripada kelab lain maksudnya adalah X. Apakah bilangan maksimum X dia? So, daripada graf ni. Apakah bilangan maksimum X? Kat mana kita nak tengok? Satu markah je kan? Direct je kita nampak ni. Okey, daripada kawasan ini, yang kawasan melorot ini, kita tengok nilai maksimum X. So, X adalah yang ini. So, maksimum dia yang inilah. So, bacaan dia adalah 20. Jadi, jawapan dia X sama dengan 20. Itu sahaja jawapan dia. So, dapatlah satu markah. Okey, kalau dia kata bilangan maksimum untuk ahli matematik, yang inilah maksimum matematik adalah 50. Kalau minimum matematik adalah 10. Sebab matematik adalah Y. Tapi kelab lain adalah X. Kita tengok yang X lah. Okey, itu maksud dia. Okay, boleh? Ada apa-apa pertanyaan untuk soalan A? Okey, kalau tak ada, kita pergi soalan B. Soalan B. Okey, pada hari program tersebut didapati bahawa semua 50 tempat duduk dipenuhi dengan pelajar. Yuran penyertaan bagi setiap ahli kelab matematik dan ahli kelab yang lain masing-masing ialah RM50 dan RM75. Jumlah wang yuran penyertaan terkumpul ialah RM2,900. Okey, tadi soalan ketaksamaan. Soalan B ni pula kalau tengok ini adalah soalan persamaan linear serentak. Awak kena bentuk dua persamaan linear lah. Okey, dia beri X ialah bilangan ahli kelab-kelab lain dan Y ialah bilangan ahli kelab matematik. Tulis dua persamaan linear bagi mewakili situasi tersebut. Okey, lebih kurang lah ni. Macam tadi buat ketaksamaan. Yang ini sekarang kita buat persamaan linear. So, apakah jawapan dia? Siapa boleh bagi jawapan dia? Bina dua ketaksamaan linear. Bina dua persamaan linear. Daripada kenyataan yang dia bagi tu lah. 50 tempat duduk dipenuhi dengan pelajar. Yang kedua pula, yuran penyertaan dia pula. Jadi dekat situ kita boleh bina dua persamaan linear. So, apakah persamaan linear yang pertama? Siapa boleh bagi? X. 75 adalah untuk yang lain kan? Okey, betul. Tambah 50Y sama dengan 2,900. Okey, betul. Yang pertama betul. Dapat satu markah kat situ. Yang kedua? Yang kedua, apakah persamaan yang kedua? X tambah Y sama dengan 50. Okey, tepat sekali. Betul lah tu. Okey, jadi yang pertama awak dapat sebab dia dah kata dekat sini bilangan tempat duduk 50 penuh.
So, apa nama? S ialah kelab lain campur dengan kelab matematik. Kita dapat 50 orang. Okey, satu markah. Markah kedua tadilah yang jumlah ni. Okey, ahli kelab matematik 50. Ahli kelab matematik adalah Y. Ahli kelab yang lain adalah X. So, jadi 75. X campur 50Y sama dengan jumlah terkumpul dia 2,900. Okay, tanpa menggunakan kaedah metrik. Maksudnya boleh guna kaedah lain lah. Metrik ni awak akan belajar nanti form 5. Tanpa jangan guna kaedah metrik sama. Jadi kita boleh guna dua kaedah sahaja, itu penggantian atau penghapusan. Hitung beza antara bilangan peserta dari kelab matematik dan kelab lain. Jadi awak kena cari dulu bilangan X tu berapa, bilangan Y tu berapa. Lepas tu tolaklah 5 markah dekat sini. So, macam mana kita nak buat? Salin baliklah. X tambah Y sama dengan 50 dan lagi satu 75. X tambah 50Y sama dengan 2,900. Okey, ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Okay, saya rasa ni tak ada masalah untuk awak ni. Kira je lah. Saya suka guna kaedah penghapusan, so saya nak hapuskan Y dulu. So saya persamaan 1 saya darabkan dengan 50, so kita dapat persamaan baru. Okay, ini saya rasa awak tahu semua ni, AdMath dah belajar kan. Jadi persamaan ketiga, jadi kita nak hapuskan Y, kita tolaklah. Persamaan 2 tolak persamaan 3. So dapat 25X sama dengan 400. Jadi X sama dengan berapa 400 bagi 25? Dapat 16. Okey, lepas tu gantikan X sama dengan 16 dalam persamaan 1 lah, senang. Jadi 16 tambah Y sama dengan 50. Jadi Y sama dengan 50 tolak 16. So akan dapat berapa? 34. Okey. Belum selesai sebab dia nak beza. Soalan nak beza antara peserta kelab matematik dan kelab lain-lain. Okey, jadi beza, ambil yang besar tolak yang kecil. 34 tolak dengan 16. So jawapannya adalah 18. Okey, sebab 5 markah. Yang 2 tadi dapat kat soalan pertama. So 5 markah awak yang pertama adalah awak dapat yang inilah. Dapat. Okey, yang ini kalau awak tukar awak dapat yang ini. Yang pertama, yang kedua, yang ini. Okey, ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Dan jawapan ni yang ke. Okey, selesai. 7 markah kat situ. Soalan B. Ada soalan? Soalan B? Tak ada masalah kan? Saya rasa 4 meter Sapphire tak ada masalah untuk soalan persamaan linear serentak ni. Okay, sebab dalam AdMath pun ada jumpa banyak kali dah ni. Okay, kita terus pergi soalan seterusnya. Soalan C. Okay, Raja 16 di bawah menunjukkan nombor pendaftaran bas dalam program tersebut. Okay, salah satu nombornya ditutup dengan huruf X. Diberi nombor pendaftaran bas itu dalam asas 9 ialah KDM 6285. Nyatakan nilai sebenar bagi X tersebut. Okay, ini soalan asas nombor. Okay. Yang dia bagi adalah 6285 ni adalah asas 9. Dia nak cari nilai X. Jadi tukarkan ini kepada asas 10. 2 markah je, sikit je. Senang je lah maksudnya. Okay, tukarkan kepada asas 10. Jadi awak akan dapatlah. Ini 900, nilai tempat dia. Ini 901. Ini 902. 6 ni 903. So
So kita kira lah 6 darab 9 kuasa 3 tambah 2 darab 9 kuasa 2, 8 darab 9 kuasa 1, 5 darab 9 kuasa 0. So awak akan dapat 4374 tambah 162 tambah 72 tambah 5. So sini awak akan dapat 4613 asas 10. So dapatlah nilai X tu berapa. Okay, oleh sebab itu X sama dengan 6. Okay, 6. Markah pertama adalah jalan kerja ni. Markah kedua jawapan. Okay, selesai nombor 16. Okay, soalan terakhir. Ada pertanyaan tak untuk soalan ni? What's the name? Which spot is sekarang? Tak ada soalan. Okay, tak ada. Kita pergi soalan terakhir. Soalan terakhir 17. Ini kalau awak suka lukis, jawablah soalan nombor 17. Okay, Puan Zainab akan menyambut hari lahir anak lelakinya dalam tempoh 3 minggu akan datang. Okay, beliau ingin menepah sebiji kek 2 tingkat dari kedai kek berhampiran. Okay, Raja 17.1 menunjukkan reka bentuk kek beliau yang beliau ingin hasilkan. Okay, kek tersebut dibina dengan menggunakan 3 buah silinder. Ketinggian dan diameter kek yang di bahagian bawah, ketinggian dia ialah masing-masing 9 dan 21. So ini 9, diameter dia, panjang dia 30 cm. Diameter kek kecil dan kek besar masing-masing 9 dan 21. So yang kecil ni 9, yang besar ni 21. Manakala ketinggian masing-masing ialah 6 dan 9. Okey, yang kecil ni 6, yang besar ni 9 tinggi dia. Hitung isi padu keseluruhan kek tersebut dalam cm persegi dan berikan jawapan akhir dalam 4 angka bererti. Okey, jawapan akhir 4 angka bererti. Okey, apakah formula isi padu bagi silinder? Apa boleh bagi? Isi padu silinder. Apakah formula dia? Siapa boleh bagi? Ini soalan isi padu. Okay, kalau tak ingat bahagian depan formula tu ada dia bagi formula. Apakah formula isi padu? Pi J kuasa 2 T. Okay, betul. Pi J kuasa 2 T. Okay, itu adalah dia punya formula. So, tiga-tiga ni kita kira lah. Ada 3 kali pi J kuasa 2 T, kita kena kira. Okay, kena tahu jari dia lah berapa. So, cari isi padu. Okay, isi padu dia sama dengan, kita kira yang besar pi disuruh guna 22/7. Jari diameter dia 30, jadi 15 kuasa 2, tinggi dia 9. Okay, untuk yang kecil 22/7, tadi diameter dia 9, 9 bagi 2 jadi 4.5 kuasa 2, tinggi dia adalah 6. Tambahkan dengan yang sederhana besar tu, jari dia 21 bahagi dengan 2. Apa? 10.5. Darabkan dengan 9. Okey, 5 markah. So, bila 5 markah, okey, bila 5 markah, so ini siap satu ni adalah 1 markah lah. K1, K1, K1. Ada salah satu. Ada semua ni 1 markah. Setiap satu 1 markah. So, kiralah berapa. Nak tukar dalam perpuluhan lagi senang. Okay, kirakan berapa. Awak tunjukkan tambah semua ni lagi 1 markah. Okay, so jawapan dia. Apakah jawapan dia? Apa boleh bagi jawapan dia?
Jawapan dia nak 4 angka bererti. So, apakah jawapan dia? Siapa boleh bagi jawapan dia? Okay, pastikan jawapan akhir dalam 4 angka bererti sahaja. Tiga, 186 salah. Tak tepat. Ada jawapan lain, cuba kira betul. Kalau nak tekan direct terus, kurungan jangan lupa letaklah. Takut salah kira. Okey, letak kurungan. Sembilan, 865. Betul. Okey, Ilya betul. Nampak tak skrin? Okey. Okey, so jawapannya adalah 9865. Okey, kalau ikutkan sebelum ni kita kalau kita tengok, kalau kita ambil lebih daripada 4 perpuluhan, kita akan 98.64.6. So kita bundarkanlah. So kita dapat 9865. So itu jawapan dia. So inilah markah yang kedua lah. Yang atas ni belum dapat, yang bawah ni baru markah dia. Okay, 9865. Nampak tak skrin? Sebab saya tengok saya punya ni gelap. Tak nampak eh? Okay, saya stop balik je. Nampak? Nampak. Okay. Okay, soalan B. B ni kena lukis lah. Bagi memudahkan kedai kek menjadikan kek tersebut, Puan Zainab telah melukis lukisan pelan dan lukisan dongakan dari arah X. Okay, lukisan pelan. Lagi satu lukisan dari arah X. Bagi kek tersebut dengan skala 1:3. Okay, 1 ni adalah lukisan, objek dia 3. So sekarang kita nak lukis, kita kena tahu berapalah. Okay, kalau ikutkan sini, ini dikira sebagai objek. So dia nak lukis, kita kena bahagi 3 lah. Objek 3, lukisan 1, so nak dapatkan lukisan objek 1, so kita bahagi 3. Jadi tinggi ini adalah 3. Tinggi ini pun adalah 3. Diameter dia akan jadi 10. Saya tukar color lain, jangan confuse. Okay, jadi awak kena lukis ikut ukuran yang inilah. Okay, ukuran awak kena ikut yang inilah. Yang ini 3, yang ini 3. Panjang yang ini 10. Yang ini akan jadi 2. Sini akan jadi 3. Diameter ini diameter, sini akan jadi 7. Jadi jejari dia ini dia akan jadi 7, 3.5. Sini jejari dia akan jadi 1.5. Ini jejari dia akan jadi 5 lah. Okay, so pelan maksudnya pelan ialah pandangan atas. Okay, pandangan atas, macam mana pandangan dia. Okay, gambar X daripada sini lah. Ada 2 lah. A, lukis pandangan atas. Yang kedua, lukis pandangan arah sini. Okay, sepatutnya awak akan dapat gambar rajah dia inilah. Saya cari mana gambar rajah dia. Okay, gambar rajah dia macam ni. Ini ukuran dia tak berapa betul ni. Dia bukan 10 Sini sepatutnya ukuran dia adalah 5 cm. Sebab diameter dia 10. Okay, ini bukan 7 cm. Ini jejari dia adalah 3.5. Sini bukan 1. 3 tu semua So sini adalah 1.5. Okay, gambar rajah awak sepatutnya macam ni lah. Okay, awak buat yang besar dulu. Buat guna jangka lukis, ukur jejari 5 cm, buat bulatan. Okay, dan jarak ni samalah, dia punya titik nanti ni.
Titik sini samalah. Titik sini pun sama. So 1.5 awak akan dapat 3 cm. 3.5 daripada sini awak akan dapat 7 cm. Okey, ini pandangan pelan. Nombor 1. Boleh? Nampak tak nampak bagi tahu? Okey, itu pandangan pelan. Okey, kalau pandangan daripada arah X. Okey, kalau arah X. Okey, awak akan dapat gambar rajah macam ni lah. Okey, ini gambar kek yang besar yang bahagian bawah. Okey, 10, 3. Kemudian ini kek yang kecil. Dia mesti tengah-tengah ini kek yang sederhana besar. So bentuk kek dia macam ni lah. Ada pandangan daripada arah X. Okey, 4 markah. Markah hilang bila ada yang tak betul lah. 1 tak betul, tolak 1 markah. 2 tak betul, tolak 2 markah. 3 tak betul, tolak 3 markah. Kalau salah 4, kosong lah. Okey, boleh. Okey, soalan C. Dah ada jawapan dah tu. Nampaklah jawapan dia. Okey, soalan terakhir, soalan C. Okey, Raja di bawah menunjukkan 5 beg cenderahati yang Puan Zainab sediakan kepada para tetamu yang hadir. Setiap tetamu diminta mengambil 2 beg. Okey, mengambil 2 beg tersebut secara rawat serentak sebelum meninggalkan majlis. So, senaraikan ruang sampel yang diambil oleh tetamu. So, kita senarailah. Okey, di ruang sampel mesti kena ada kurungan bracelet ni. Tak ada salah So, dia mungkin boleh ambil AB. Dia mungkin boleh ambil AC. Dia mungkin boleh ambil AD. Dia mungkin boleh ambil AE. Okey, dia juga mungkin boleh ambil BC. BA tak payahlah, BA tu sama dengan AB lah. Okey, BC dia mungkin boleh ambil BD, PE ataupun CD, CE ataupun DE. Okay. So semuanya sekali ada 3, 6, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ada 10 semuanya. Okay, itu je jawapan dia. 2 markah terus. And 2. So selesai. Habis. Ada apa pertanyaan? Kita dah habis dah modul 2. Ada apa pertanyaan? Tak sempat ke apa ke? Kalau lukisan tak tulis ukuran, tolak makan. Okey, lukisan kalau tak tulis ukuran. Lukisan ni, okey, tak ada masalah. Tak letak label ini tak ada masalah. Kita letak supaya senang kita nak check. Okey, kalau awak tak letak, awak lukis gambar sahaja tak ada masalah. Dikira betul. Okey, yang ini pun sama juga. Kalau awak tak letak pun 5, 3.5, 1.5 ni tak ada masalah. Tapi kalau letak, pastikan betul. Itu je. Okey, tak labelkan tak ada masalah. Asalkan lukisan betul. Kalau label mesti betul. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tak ada? Okey, kalau tak ada, okey, so modul 2 kita dah habis. Jadi awak siapkan modul 3. Esok kita bincanglah modul 3. Kertas 1. Okey, esok 9-10 tu kita akan bincang modul 3. Nak buat kelas ke awak nak buat esok? Nak buat kelas online ke ataupun awak buat tu waktu 11.20 hingga 12.20 awak buat sendiri?
Ni saya tanya ni. Kalau tak nak buat kelas, kita jumpa kelas nanti. Buat sendiri. Semua setuju buat sendiri? Maksudnya esok saya tak payah buat kelas online. So jadi masa matematik esok, awak siapkan kertas 1 ni. Boleh? Okay, setuju Okay, jadi esok waktu 9.10 saya tak buat kelas. Jadi waktu tu awak siapkan kertas 1 ni lah. Jadi minggu depan kelas buka kumpulan A, kita akan bincang dulu. Okay. Untuk jadual baru saya tak pasti 4 MT saya ambil alih ke tidak. Tapi Pak Sapaya masih dengan saya lah. Okay. Kita tunggu jadual baru. Hari ni dapat jadual baru. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita boleh bersurai lah. Kita jumpa minggu depan. Okay. Okay, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay, yang demam tu berehat lah